Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Tani jumpa semula dalam pelajaran pengetahuan agama Islam tahun 5. Dalam tajuk yang baru lagi, iaitu memuliakan anak yatim. Seperti biasa, sebelum memulakan pembelajaran, kita dibaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, tadi teruskan. Itu pelajaran 3. Tajuknya ialah memuliakan anak yatim. Sebelum ini pernah kita mendengar perkataan anak yatim? Mungkin kamu pernah mendengar dan boleh jadi ada di antara kamu dalam kelas ini terdiri pada anak yatim. Ada anak yatim? Okey, tahu apa arti anak yatim itu? Anak yatim ialah anak ataupun kanak-kanak yang kematian atau ketiadaan seorang bapa. Okey, kita ni baca ramai-ramai. Okey. Anak yatim ialah kanak-kanak yang ketiadaan bapa. Ketiadaan bapa tu maksudnya bapanya sudah meninggal dunia. Kan biasanya kalau dalam sebuah keluarga ada bapa, ada ibu dan ada anak-anak. Jadi kalau anak itu kalau sudah bapanya meninggal, ia dikatakan anak yatim. Okey, seterusnya. Mereka kehilangan tempat bergantung dan kasih sayang daripada bapa mereka. Artinya, selama ni kan kalau seorang anak ada bapanya, ada mamanya, tempat ia bermanja, tempat ia mengharapkan bukan saja kasih sayang tetapi untuk perbelanjaan, makan minumnya, kemudian pakaiannya, kemudian ia punya persekolahan, kan? Anda kan kalau mama saja ngalih je tu. Jadi kalau ada bapa tu kan sekurang-kurangnya ia ada tempat bergantung. Bukan saja mamanya, tetapi kalau seorang mama saja tanpa bapanya, ia merasa susah kan? Jadi kalau sudah bapanya meninggal lagi kesian. Tidak ada tempat berkasih sayang. Jadi anak yatim ini kehilangan tempat bergantung dan kasih sayang daripada seorang bapa. Penjaga wajib memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan kepada anak-anak yatim. Kalau misalnya sudah bapanya dada, jadi siapa penjaganya? Penjaganya iaitu ibunya. Itu kalau kalau ibu perempuan. Biasa kadang-kadang dibantu lagi dengan siapa? Mungkin tanggungjawab itu kalau kelulusan ada bapa saudaranya, bapa saudaranya. Okey. Jadi kalau siapa penjaga selaku penjaga anak yatim itu kewajipannya memang berat iaitu ia wajib memberikan satu pakaian dari segi pakaiannya, kemudian makan minumnya, seterusnya tempat tinggal, mau dipikirkan tu, dan seterusnya juga tentang pendidikan anak itu. Okey, jadi ada 4 perkara tu yang wajib penjaga lakukan. Apa dia tadi? Iaitu pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Okey, itu yang wajib dilakukan oleh siapa? Iaitu penjaga. Seterusnya ialah orang yang memelihara anak yatim akan diberikan ganjaran yang besar.
iaitu kedudukan yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Jadi siapa itu keistimewaan orang yang memelihara anak yatim. Memang tanggungjawab itu besar, tapi jangan lupa hadiahnya, ganjarannya sangat besar apabila kita ni di akhirat nanti. Kita ni ditempatkan dengan dekat dengan Rasulullah. Siapa dia Rasulullah? Rasulullah itu ialah Nabi kita ni yang akhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ganjaran ke atas orang yang memelihara anak yatim. Dan seterusnya ialah mengasihi anak yatim adalah tanggungjawab kita semua. Kita semua maksudnya bukan saja penjaga tu, tapi bahkan di masyarakat sekelilingnya. Kalau misalnya di sekolah, kita ni lah yang bertanggungjawab untuk mengasihi anak yatim itu. Contohnya macam kita ni, alhamdulillah ni negara kita ni, negara Brunei ni, kalau anak yatim, insya-Allah banyak rezekinya. Terutama kalau bulan Ramadan lagi. Okey, banyak yang menderma. Bahkan kita ni negeri kita ni ada menubuhkan satu apa namanya ni, macam misalnya ada dana pengiran muda, dana khas anak orang yatim. Itu yang itu sebagai kita ni, salah satu kita ni punya tanggungjawab untuk menolong anak yatim itu. Jadi jangan ia merasa berkecil hati, merasa tersisih sebabkan bapanya nada, ia nak kena peduli. Indah. Bahkan mereka disayangi, dikasihi. Dan itu juga adalah salah satu tanggungjawab kita ni semua. Okey, seterusnya kita ni tambah satu tajuk lagi, iaitu macam mana cara kita ni memuliakan anak yatim. Cara memuliakan anak yatim senang saja. Caranya yang pertama ialah apanya? Sunat mengusap kepala anak yatim. Mengusap itu apa? Kata ni usap, kata ni gusuk-gusuk kepalanya. Okey? Itu sudah kata ni dapat pahala sunat. Dan seterusnya yang kedua ialah hendaklah mengasihi anak yatim itu dan mengasihani anak yatim. Dua-dua tu ada. Itu caranya. Kata ni kesian juga. Kata ni kasih juga. Okey. Hendaklah mengasihi anak yatim dan mengasihani. Ada dua hendak, mengasihi dan mengasihani. Kita ni cara kita ni kesian, kasih ialah kita ni menderma arah anak yatim itu. Tolong bisturang, tunjukkan kita ni itu. Dalam gambar itu kan orang itu bersedekah arah anak yatim, sambil itu gusuk-gusuknya kepala. Okey, menggusuk atau mengusap kepala anak yatim itu. Artinya kita ni dapat dua pahala. Kita ni bersedekah dan kita ni usap kepalanya. Okey, seterusnya yang ketiga, dilarang menzalimi dan mengkhianati anak yatim. Jadi menzalimi ni artinya kata ni jangan sekali-kali jahat arah ada orang. Apatah lagi kan hianat. Anda boleh tani mengkhianati anak yatim itu. Bahkan itu adalah amanah kata ni untuk menjaga bisdurang. Okey, yang ketiga ialah tadi apa? Dilarang menzalimi dan mengkhianati anak yatim. Seterusnya yang keempat ialah haram mengambil dan memakan harta anak yatim. Berdosa kata ni tu. Berdosa kata ni mengambil hak milik anak yatim itu. Apatah lagi kan memakan hartanya. Itu hukumnya adalah haram. Dan seterusnya ialah kata ni kan mau tahu juga. Kata ni sabut saja anak yatim itu. Macam mana ijaz anak? Okey, anak. Alif, nun, qaf. Anak. Yatim, ya, ta, ya, mim. Yatim. Okey.
Cikgu rasa sampai itu saja untuk mingguan ni. Cukup tahan 2 tajuk saja dulu, iaitu memuliakan anak yatim dan cara memuliakan anak yatim. InsyaAllah kita ni sambung minggu depan tajuk seterusnya. Tu hikmat memuliakan anak yatim. Tu dapat. Untuk mingguan ni itu saja, cukup 2 dulu. Okey. Seperti biasa, selepas belajar, kita ni baca doa selepas belajar. Okey, tanda tangan semua sekali. Mudah-mudahan apa yang kita ni pelajari tadi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadarkan kita ni tentang kewajipan kita ni untuk memuliakan anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai itu saja. Assalamualaikum. Belajar di rumah, jangan bermain saja. Walaupun indah sekolah, apa yang disampaikan oleh guru itu, cuba belajar bersungguh-sungguh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.